Jadi hari ini bila dia cekung, dia hanya ada 2 kriteria sahaja. Kanta cekung. Kerana apa? Selepas ni awak ada satu lagi benda ni, namakan cermin cekung. Cermin cekung lain, kanta cekung lain. Alright, so jangan risau. So ini adalah kita punya nilai 2F. Jarak sikit dia akan jadi F. Ini adalah pusat kelengkungan kanta dengan pusat optik. Pusat optik biasanya dia dekat asalan tengah-tengah lah. Seterusnya 2 kotak selepasnya mestilah F. Maksudnya setiap gambar dengan jarak yang sama, contohnya ini adalah 2 cm kan. 2 cm F, 2 cm 2F lah. Okay, dia macam sebenarnya 1 ni, 1, 2 kan. Tapi kita tuliskan dia sebagai 1F dan 2F. Okay, ini pun sebenarnya 1. Jadi dia sebagai F dan ni adalah 2F. Okay. Seterusnya adalah kita cari dia punya daripada pusat optik, kita gariskan dan kita dapatkan lukisan untuk kanta cekung. Lukis saja kanta cekung awak tanpa perlu dia mengikut kriteria apa-apa. Kerana bila kita lukis, dia akan mengenai tak titik tengah saja yang penting. Garis tengah kanta. Boleh So boleh pakai warna hitam ke? Saya nak, okay kot. Alright, so apa yang berlaku adalah untuk hari ini dia adalah kanta cekung pada jarak U lebih besar daripada 2F. Dia membawa maksud daripada sini nilai dia F. Okay. Dan daripada sini 2F. Jadi bila dia lebih besar, dia berada di lingkungan yang berwarna merah ni. Lebih besar. Di sinilah. So mana-mana di kawasan merah lebih besar daripada 2F. Okay. Boleh Ada soalan ke? Okay, boleh? Jadi kalau dia membawa maksud U lebih kecil daripada F, dia dekat kawasan sini lah. Boleh? Okay. Dan okay. Okay, ada tukar gambar pun boleh. Okay. Seterusnya adalah apa tadi? Ini adalah kawasan untuk U di antara F dan 2F. Boleh Okay, so sekarang soalan dia tadi, saya ulang semula soalan tadi. Yang lain ni tak berkaitan pun. So, padam Okay. Alamak, padam ni bahaya pula. Tak nak. Sebabnya nak guna grade. Okay. Jadi awak ambil di mana-mana di kawasan selepas daripada 2F. So kita ambil dah garis dia dekat sini lah. Allah, salah. Okay, kita ambil garis hitam. Dan anak panah tegak lah. Ni adalah objek. Okay, ni adalah objek. Jadi mungkin boleh pakai warna lain. So apa yang berlaku, macam hari tu cara lukisan dia lain, hari ni pun lukisan dia lain. Apa yang kita akan lukis untuk hari ini adalah gambar yang pertama adalah kita dapatkan dia selari dengan paksi sampai dekat tengah-tengah. Okay, selari dengan paksi. Boleh, ini adalah arur yang pertama. Okay, daripada sini awak akan ambil dia mengenai F. Ambil pembaris tapi dekat sini dia adalah putus-putus dan ini adalah straight. Pembaris daripada sini pergi kepada F tapi garis dekat belakang daripada kanta di dalam garis putus-putus. Okay. Nampak aku putus-putus? Boleh lah Alright. So ini adalah gambar pertama. Ini adalah sinar yang pertama. Ini nama dia adalah gambar raja sinar. Gambar raja sinar. Sinar. Sebab sinar kita punya alur cahaya lah. Okay, yang kedua adalah gambar yang kedua, garis alur yang kedua. Saya bagi dia mungkin warna merah, lebih clear. Apa yang kita akan lakukan, kita hanya perlu gariskan daripada titik tengah atas tadi pergi kepada pusat optik. Okay, gariskan saja dengan pembaris. So awak cubalah garis saya pun garislah dengan sebaik mungkin. Alright. Okay, so itu adalah sinar yang kedua. Boleh? Okay, so seharusnya awak boleh melukis dengan apa-apa kait. Maksudnya bila dia letak U objek kat sini, okay, bila letak objek kat sini awak boleh lukis. Bila dia letak objek dekat tempat lain pun awak boleh lukis. Dengan cara bila kanta cekung, sinar pertama straight pergi pusat tengah dan daripada tengah ni pergi kepada F. Okay, F di belakang kanta. Dan gambar kedua, titik atas kita punya image terus kepada pusat optik. Ni adalah pusat optik yang mana saya punya kanta punya tengah punya garis lah. Okay. Daripada sini juga kita cari persilangan. Kalau awak nampak persilangan antara merah dan biru. Boleh nampak merah dan biru?
Okey, merah dan biru tu akan menghasilkan satu persilangan yang kecil sahaja kat sini. Okey, so kita dapatlah kita punya image yang berwarna merah. Okey, maybe merah keliru. Taklah, sebab tadi hitam kan objek. Objek hitam. Okey, so merah saya adalah image. Ini adalah image. Okey, boleh? Ini adalah image. Jadi, okey, boleh dapat? Jadi daripada sini juga kita boleh kenal pasti apakah ciri-ciri image. Okey, apakah ciri-ciri image? Boleh dapat kan daripada gambar je awak boleh baca atau awak boleh nampak gambar, awak boleh klasifikasi atau awak boleh menerangkan ciri-ciri image. Okey, jadi daripada sini awak tengok gambar yang merah tu. Merah ni membawa maksud image. Jadi ciri-ciri image saya adalah kecil. Betul tak? Kan nampak kecil tu? Kan? Diperkecil pun boleh. Kecil pun boleh. Okey. Dan seperti minggu lalu, apabila saya punya image dan objek berada di sebelah yang sama, maka image saya akan menjadi nyata ke maya? Tak ada siapa dapat jawab. Okey, dia akan jadi maya. Okey, kalau saya punya image di sini, dia adalah nyata di kawasan sini. Okey, boleh Dan seterusnya dia adalah, gambar dia akan jadi daripada asal begini, merah pun dia begini, jadi dia bentuk dia sama, terbalik ke tegak ke songsang. Dia adalah tegak. Boleh ke? Okey, kalau dia songsang, gambar dia sepatutnya menjadi terbalik lah. Kan macam minggu lepas. Okey, boleh Alright. So itu adalah ciri image dan apabila saya punya jarak image, tengok dekat sini jarak image saya V, jarak image dikenal pasti sebagai V jarak image adalah V lebih kecil daripada F di V, di antara F. Okay, V lebih kecil daripada F. Okay, dan ini adalah kisah ataupun gambar yang pertama yang mana kriterianya adalah objek saya punya U lebih besar daripada 2F. Okay, ini ciri yang pertama. Boleh So saya screenshot yang ini untuk boleh diulang kemudian ataupun boleh cuba dekat rumah. Alamak. Okay, boleh So setiap nota, setiap apa pun kita akan share. Alright. Okay, so gambar kota cekung yang pertama settle. So next one adalah gambar yang kedua. Okay, so yang penting sekali adalah rajah dia punya lukisan. Macam mana awak nak lukis. Okay, macam mana awak nak lukis. So saya ulang semula, nanti bulan 12 ada peperiksaan akhir tahun. Jadi seharusnya awak boleh cuba ulang kaji yang bab awal-awal dulu ulang kaji lah. Okay, nanti bila kita boleh masuk sekolah, kita ulang kaji dah lagi kan. Tapi tak tahu bila boleh masuk sekolah ni. Okay, sekejap saya ada gambar ni dah. Okay, saya nak ambil gambar kedua dengan kertas graf. So kalau kertas graf tu di dalam capaian awak tanpa mempunyai sebarang masalah, so bolehlah gunakan. Tetapi sekiranya awak berada di kawasan yang tidak dapat mencapai kertas graf, tidaklah mengapa. Okay. Alright. Settle Okay, ini adalah gambar yang kedua. Yang penting bila dengan kertas graf, biasanya bila dengan kertas graf kita boleh melukis dengan baik. Okay, jadi jangan buang masa. Bila yang kedua adalah kanta cekung, masih lagi cara yang sama, dapatkan garis untuk kita punya gambar Raja Sina. Lepas tu tandakan sini sebagai 2F. Lepas tu dalam masa 2 cm, kan 2 cm jarak yang sama, F. Lepas tu jarak yang sama lagi adalah pusat optik. Okey, pusat optik, jarak lagi sama 2 cm, dapatlah F. 2 cm lagi adalah 2F. Dan bila pusat optik, boleh dapatkan garis tengah untuk kita punya kanta. Okey, mungkin hitam tak sesuai. So, inilah kanta titik tengah, pusat optik, kanta. Dan inilah kita punya kanta cekung.
Okey, kanta cekung. Okey. Baik, bagi yang baru masuk boleh tulis nama dekat ruangan dekat chat box je. Okey, untuk kehadiran je. Okey. Untuk gambar yang kedua, ciri-ciri kanta cekung saya adalah pada jarak, okey, saya tulis kat atas pada jarak jarak objek. Jarak objeknya adalah U lebih kecil daripada F. Okey. U lebih kecil daripada F adalah di kawasan sini. Sini adalah jarak objek dan dia lebih kecil daripada F. So sini F kan? Sini F. Jadi dia lebih kecil. So di antara kawasan ni lah. Mana-mana pun boleh lukis sebenarnya. Okey. Jadi kita akan cuba lukis objek dulu. Jadi langkah pertama awak hanya perlu ambil je mana-mana titik. Mungkin nak ambil garis di sini mungkin. Okey, ini adalah objek saya. Okey, dapat warna hitam. Ini adalah O. Kita bagi dia O sebagai objek. Okey. Jadi lukis yang kedua untuk gambar raja sinar. Nah, macam tadi juga, langkah pertama selarikan sampai ke titik tengah kanta, nampak Selepas itu ambilkan garis pergi kepada F, kita punya pusat kelengkungan dengan titik-titik dot-dot. Tetapi yang lain tu digariskan dengan panjang. Boleh So sebelum mesti kena tekan F kat belakang kata. Dot-dotkan dia. Yang melebihi daripada titik tengah tadi kita straight line. Boleh? Okey, itu gambar yang pertama untuk sinar yang pertama berwarna biru. Okey. Sinar yang kedua adalah kita akan pakai dia berwarna hijau, mungkin boleh nampak. Senang je kan? Bila yang kedua awak terus pergi pada pusat optik tadi. Pusat optik, nampak pusat optik? Okey. Loading pula ini. Okey, pusat optik. Dan teruskan daripada atas pergi pusat optik dan terus garis. Okey, gariskan sahaja. Warna hijau nampak? Boleh Ini halus sangat ni. Okey. Jadi persilangan hijau dan biru. Hijau dan biru, persilangan mungkin warna lain lah kot. Lagi hitam lah kot. Hitam So hitam, pusat kelengkungan dan straight. Pusat kelengkungan. So hitam nampak clear lah. Hitam dan juga biru bersilang di garis ini. Okey, nampak Boleh? Yang kecil Alamak, warna hitam. Okey, kita tukar warna merah. Baik. Okey, so ini adalah image I. Tandakan dia sebagai I. Image. Boleh? Okey Jadi daripada sini juga kita boleh kenal pasti ciri-ciri image yang berwarna merah. Okey. So tadi saya dah cakap tadi, kalau image saya berada di sebelah yang sama dengan objek, image saya akan jadi maya ke nyata? Nyata ke maya? Maya. Boleh Maya? Boleh faham? Sebab gambar dia merah dengan biru berada di sebelah kiri. Okey. Dan untuk itu tengok gambar tadi, image saya besar ke kecil? Warna merah lagi kecil daripada warna hitam, betul? So, warna merah lebih kecil, jadi image saya adalah diperkecil. Okey. Dan gambar saya ni terbalik ke, tegak ke, songsang? Gambar saya dia adalah tegak. Boleh? Dia dah tidur semua orang. Ada kat sini ke? Okey, so saya punya image dalam keadaan V lebih kecil. V lebih kecil daripada F. Okey, V lebih kecil daripada F. Boleh Okey, siap dua gambar. Dua gambar je. Ada Dua gambar je. So ini sebenarnya kalau ada buku teks, awak boleh tengok muka surat. Muka surat berapa ni?
257. Muka surat 257. Alah, kopi tak ada kan? Tu lah. Tu lah dia. Kena buat sendiri lah tu. Saya pun hari ni tak ada pula kopi saya. Okay, muka surat 257 boleh refer lah. Don't worry, saya snapshot juga lah. Okay, so saya akan cuba untuk screenshot dan share dengan awak lah. Okay, awak tang kopi laju je kan, time belajar mak tahu awak kata apa. Okay, boleh? Settle. Alright, so kata cekung selesai. So kita akan sempat lah habis silibus untuk ujian. Okay, bagus sebenarnya habiskan silibus sebelum ujian, tapi kena ulang kaji tu je lah. Okay, so perhatikan gambar rojo, gambar raja untuk satu objek. Okay. Okay, seterusnya adalah tajuk pembesaran linear. So kata cekung sekejap je. Pembesaran linear. Okay. Pembesaran linear. Okay. Pembesaran linear sebenarnya adalah kita pakai kanta kan. Kanta besar nampak gambar. Lepas tu kanta besar nampak gambar. Lepas tu kita boleh nampak image tu diperbesar lah. Okay. Jadi daripada sini eksperimen itulah kita akan cuba buat bila kita balik sekolah. Okay. 257. So next adalah 258. Berkaitan dengan pembesaran linear. Okay. Pembesaran linear kalau boleh tengok muka surat 258. Okay, 258. Dia adalah menunjukkan saiz image yang terbentuk oleh suatu kanta bergantung pada kedudukan objek daripada kanta. Panjanglah cerita dia. Okay, tak apa, kita screen capture sekejap. Ketinggian image yang diberi sebagai HI image bahagi dengan ketinggian objek HO. Okey, ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek. Boleh? Okey, nampak So dia adalah formula saja dan daripada sini sebenarnya boleh nampak satu contoh pembentukan image oleh kanta cekung. Okey, so kita ulang semula. Kalau pembentukan image oleh kanta cekung tadi. Okey, contoh gambar. Tadi adalah macam ni contoh gambar cangkar cekung yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, daripada F kepada 2F. Dan ini adalah F dan juga 2F. Okey. So kalau kita buat lakaran sedikit, suatu objek ini adalah gambar H objek. Dengan raja sinarnya seperti yang telah dipelajari minggu lalu. Okey. Dan straightkan. Kena pusat kelengkungan dan dapatkan terus. Okey, ni dah belajar minggu lepas Bukan minggu lepas, kelas sebelum ni. Dan saya punya image dia akan dapat HI. Okey, ini adalah pelajaran yang kita dah lalu pelajari sebelum ni. Itulah dia punya cerita tadi. Okey. Dia punya cerita tadi, pembesaran linear. So, apa yang akan kita sambung? Okey. Apa yang kita dah dapat tadi adalah tadi kita dah habis kanta cekung kakak yang baru masuk. Ataupun kita dah sampai kepada pembesaran linear hari ni. Yang mana daripada sini adalah gambar yang kita buat belajar minggu lepas. Okey. Kanta pembesaran linear diberi oleh formula ni tadilah. Ini yang pertama. Okey. Dan pembesaran linear juga diberi oleh maklumat yang kedua. Okey. Allah, salah. Habis dah. Okey. So, pembesaran linear juga diberi oleh M sama dengan jarak image V pula bahagi dengan jarak objek. Yang mana dikenal sebagai U. Okey. So daripada sini pembesaran ni sebenarnya pembesaran ni macam kanta lah kan. Kanta kita tengok gambar jadi besar. So dia ada hubungan untuk mencari perkadaran.
So tadi formula dia 1, jarak image per jarak objek. Dan yang sebelum tadi adalah M adalah sama dengan ketinggian image bagi ketinggian objek. H tu height lah, height of image per height of object. Okay, so pembesaran linear boleh dapat daripada dua ni lah. Okay, so HI adalah ketinggian image dan HO adalah ketinggian objek. Okay, so kita dapat maklumat tentang dua ni. So daripada sini baru kita akan cuba menyelesaikan beberapa masalah yang terlibat. Okay, so ini adalah muka surat 258 kalau awak ada buku teks. So kita sambung dengan 259. Okay, 258, 259. Okay, so 2 minit kejap, cari 259 pula. 259. Okay, so itu saja cerita tentang ni. So saya tak, bila kita dekat form 4 ni, dia seterusnya daripada sini, dia tidak menunjukkan latihan untuk mengira jarak image jarak objek. Mungkin dalam buku modul awak lah. So kita akan sambung dekat buku modul kemudian lah. Cumanya daripada sini kita dapat juga maklumat bahawa bila M saya mempunyai nilai kecil daripada 1, image saya membawa maksud diperkecil. Okay, dan apabila M saya sama dengan 1 nilai je, jadi image saya sama saiz lah. Okay, itu bermaksud image sama saiz. Dan seterusnya, bila M membawa maksud pembesaran, bila awak kira-kira, awak dapat lebih daripada 1. Mungkin 1.5, 1.3 ataupun 1/2. Image adalah diperbesar. Diperbesar. Boleh? Diperbesar. Okay? Alright, so itu adalah 25 muka surat seterusnya lah. Okay, so daripada sini juga, okay, saya tak pasti kenapa dia sentuh sikit-sikit dalam buku teks, tapi tak apa, kita ikut je lah. Alright, ni tadi 258 So seterusnya adalah bila muka surat 259, tak apa, latihan untuk pembesaran linear kita akan buat kemudian lah. Okay, baru kita akan dapat satu formula kanta nipis. Formula kanta nipis. Okay, jadi kita tadi dah belajar kan lukis gambar kanta, cekung, cembung, lepas tu ambil sinar rajah sinar, lukis dan dapatkan image. Okay, dan daripada sini kita akan dapat, daripada gambar tadi sebenarnya, kita boleh dapatkan jarak. Okay, untuk formula kanta nipis yang memberikan hubungan antara jarak objek, jarak image dan panjang fokus. Jadi formulanya adalah 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Apa dia 1/f? Tadi kan fokus. Okay, fokus tadi kan panjang fokus. Yang kita dah lukis. Kan, panjang fokus tadi kan kita ada lukis tadi kanta. Lepas tu ada kanta cekung kan. So kita punya objek kat sini. Dia kata tadi U lebih kecil daripada F kan. Dekat sini lah F. So U apa U? Dapat tadi kan U adalah jarak objek. Okay. Dan V adalah jarak image. Okay. Kalau awak ingat juga, U sebenarnya bermaksud sesuatu yang awal. Macam U adalah halaju awal. Betul tak? Dan V adalah halaju akhir. Itu adalah fiziknya lah. So kena kenal pasti. Bila U untuk kanta, dia akan jadi jarak objek. Maksudnya objek yang mula-mula jumpa. Okay. Untuk V, dia akan jadi jarak image. Okay. Tapi bila bab daya dan gerakan, U adalah halaju awal dan V adalah halaju akhir. Okay. So macam pening tapi itulah cerita dia. Okay. Boleh Okay, so itu adalah saya screenshot dulu supaya mungkin boleh refer kemudian kalau tak ada buku teks. Sebenarnya buku teks ada okey je kan. Sebenarnya daripada sini ada satu eksperimen tapi itulah nak buat eksperimen kat rumah susah juga kan. Tak apalah kita sambung pula membuka sekolah. Okay, dia adalah eksperimen menentukan jarak image dan dipengaruhi oleh objek. So dia adalah eksperimen yang melibatkan PKS. So pun buatlah. Okay.
Dapat So seterusnya kalau kita tengok sedikit maklumat berkaitan. Okay, maklumat berkaitan adalah okay. Alah kecil. Boleh nampak? So small. Tak apalah. Okay, gambar sebenarnya adalah gambar. Kalau nampak gambar sebelah kiri tu, kita pakai kamera kanta yang dekat dengan objek. Bila kanta kamera, okay, kanta kamera ni, okay, kanta kamera yang telah kita letakkan dekat dengan objek. Okay, dia akan menghasilkan image yang besar. Manakala kalau kanta itu kita letakkan jauh daripada objek, dia akan menghasilkan image yang kecil. Okay, ini adalah formula kanta yang paling asas sebenarnya. Maksudnya kalau kita punya handphone yang zoom tu dah cerita teknologi yang dah evolve lah. Alright. So ini adalah formula kanta yang paling asas. Okay, boleh So ini adalah di muka surat, kalau awak boleh buka buku teks, muka surat 259. Okay, so kita move very slowly 259. Okay. Dan daripada sini juga sebenarnya barulah kita, bila kanta barulah buku teks ini menerangkan lebih lanjut tentang pengiraan. Okay, sebabnya sebenarnya bila melibatkan kanta ni dia banyak berkira-kira, melibatkan pengiraan yang banyak lah. Okay, so boleh bila tengok buku teks sebelum ni adalah untuk eksperimen, so saya skip eksperimen. Kita dekat muka surat 261 yang mana ianya menyelesaikan masalah melibatkan formula kanta nipis. Okay, formula kanta nipis. Okay, formula kanta nipis ni adalah formula yang memang agak penting lah. Okay, kalau macam form 5 pun dia adalah topik yang agak penting lah. Okay. Okay, so daripada sini kita akan dapat satu tata tanda. Okay, kata tanda jika panjang fokus F. Okay, dan jarak image. So kita boleh buat jadual jarak image V. Okay, dan apabila nilai itu adalah suatu nilai yang positif dan jika nilainya adalah negatif. Okay, so bila dia panjang fokus yang positif nilai dia merupakan kanta cembung. Okay, dan bila dia negatif dia adalah kanta cekung. Okay, dan untuk maklumat bila image dia akan jadi image nyata. Dan dia di sebelah kanta di sebelah kanta yang bertentangan. So tadi kita dah tengok kan kalau di kanta sama dia adalah maya lah. Okay, bersebelahan. Okay, dengan objek. Okay, so bila dia adalah negatif dia membawa maksud image-nya maya. Dan dia di sebelah yang sama. Di sebelah yang sama dengan objek. Okay, so sedikit nota yang boleh disimpulkan lah daripada nilai positif dan negatif. Jangan risau, kita akan tengok detail sikit untuk pengiraan. Okay. Okay, so barulah kita masuk pengiraan yang mudah. Mudah. Tak ada benda yang susah sangat lah. Okay. So apakah pengiraan yang terlibat? So boleh tengok dalam buku awak. Dia adalah satu contoh sahaja. Contoh yang mana sekeping.
Okay, sekeping kanta cembung. So bagi tak ada buku teks, saya salinkan lah. Okay. Mempunyai panjang fokus 12 cm. Okay, tentukan ciri. Ciri-ciri. Tentukan ciri. Kedudukan. Dan pembesaran linear. Okay, apabila jarak objek ialah 18 cm. Okay, soalan A dulu. Okay, jadi bila macam ni soalan dia. Okay, jarak objek 18 cm. Okay, jadi dia telah memberitahu bahawanya dia adalah kanta cembung. Bila dia adalah kanta cembung, dia automatically you memberi maksud positif 18. Okay, kanta cembung. Dan F daripada soalan dah bagilah panjang fokus dia 12. Boleh Sebab soalan dah bagi tahu kanta cembung. So kanta cembung tadi dia adalah nilai yang positif. Kanta cekung nilai dia negatif. Okay. So apa yang kita akan buat, kita dapat tadi 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay. So masukkan terus pun boleh. Nak susun semula pun tak ada masalah. Ni matematik biasa. Okay. Doesn't matter sebenarnya. Cumanya kalau awak nak buat mudah, awak susun lah. Yang tak tahu tu ke mana? V So awak dapatlah 1 per V sama dengan 1 per U tolak 1 per F. Okay. Ni adalah 1 per V. 1 1 per U, 1 per 18 tolak 1 per 12. Jangan risau, ni adalah matematik calculator, kena buat lah. Terbalik lah 1 per F. Sekejap. 1 per F. 1 per F, 1 per 12 Oh, 1 per U terbalik. 1 per V sama dengan. Oh, salah. So, kesilapan teknikal nampak dikesali. Okay, dia adalah 1 per F tolak 1 per U. Betul? Boleh Tak nampak pula. Okay, so masukkan dalam nilai 1 per V nak cari. 1 per F adalah 1 per 12 tolak 1 per 18. So, matematik calculator semua tekan-tekan boleh kan? Sebenarnya boleh pakai calculator je kan? Buka kurungan 1 per 12 tutup kurungan tolak 1 per 18 kan? Calculator awak tu dah cukup hebat lah tu. So, awak akan dapatlah V sebagai positif 36. Boleh? Kan? Okay, sebabnya kalau dia 1 per V tadi dapat dia. Kita nak tunjuk matematik macam biasa. 1 per 12 dengan 1 per 18. 12 kali dengan 3 kan? 36. Tak. Macam sama ke bawah ni. Kalkulator saintifik je dah kan? Tu tak? Awak tak ada kalkulator saintifik. Dah kira lah? Saya tak ada kalkulator ni. Okay. 1 per 12. Boleh lah kira? So, dapatlah V tadi. Apa tadi nilai dia? 36. Positif 36. Okay. Positif 36 cm. Okay. Boleh So, soalan yang pertama selesai. Okay. Alright. Seterusnya adalah apabila, nak cari juga kan pembesaran linear. Nice lah. Okay, ni baru yang pertama. So, sambung balik pembesaran linear. Saya letak kat sebelah sini. Pembesaran linear. Okay, sinilah pembesaran linear. U sama dengan 18 positif. Dan juga F sama dengan 12 cm. Okay. So, pembesaran linear dekat sini supaya dia tak makan kata lain. Nanti confuse lah. Alright. So, daripada sini kita akan kira pembesaran linear boleh masuk dalam formula je.
pembesaran linear tadi dah kira kan. Pembesaran linear telah diberi oleh formula. Apa formula dia? M sama dengan V per U. So, masukkan saja V adalah 36, U adalah 18. So, bahagikan pembesaran linear M adalah sama dengan 2. Maksudnya pembesaran linear 2 kali ganda saya punya image telah menjadi 2 kali ganda besar. Itu bermaksud 2. Okey. Yang mana tadi M tadi diberi maksud M tu 2 kali. Okey. Kalau M tadi 1/2, dia adalah separuh. Lebih kecil. Okey. Lebih kecil Okey, boleh So, ini bermaksud M lebih besar daripada 1. Dia bermaksud image diperbesar. Okey, tadi kita dah buat kesimpulan kan? So, ini dia punya statement yang boleh diesahkan lah. Jika, bila kita kira-kira, contoh warna merah. M kira-kira 1/2. So, ini bermaksud M saya kecil daripada 1. Jadi, ini yang bermaksud image saya diperkecil. Diperkecil-kecilkan setiap apa yang itulah diperkecil-kecilkan. Okey, ini contoh lain ni warna merah kecil je tu. Okey, selesai. Alright, soalan A. Boleh Okey, so selesai soalan A. Okey, so kita pergi pula untuk ini maklumat untuk menyatakan ciri-ciri image. Banyak pula soalan dia. Okey, menyatakan ciri-ciri image. Daripada sini, image tadi daripada conclusion tadi, image adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. Okey, daripada kita punya jadual tadi. Ingat lagi tak jadual tadi? Okey. Image terletak 36 cm daripada kanta. Maksudnya ini membawa maksud image terletak 36 cm dari kanta. Sebab V kan, V adalah jarak dia. Okey, ni bawa maksud ni. Okey. Dan apa lagi? Berada di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Okey. Dengan diperbesarkan sebanyak 2 kali ganda. Okey, selesai Tiba soalan A. Nampak? Soalan A pun panjang betul. Alright. Jadi untuk soalan B pula, masih lagi soalan yang sama. Okey, saya padam dulu supaya boleh hilang yang lain-lain tu. Soalan ni masih lagi sama, mencari kedudukan dan pembesaran linear dan ciri-ciri semua. Okey, dan diberi nilai lain lah. Okey, soalan yang sama tapi ada A dan B. So, kita pergi pula soalan B. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey. Alright. So, bila soalan B, B bertanya tentang masih lagi kanta cembung yang sama dengan jarak objek diberi sebagai soalan dia 4 cm. Okey. Dan bila dia kata kanta cembung, bila kanta cembung awak automatically awak boleh tulis U sebagai positif 4 cm. Dan F telah diberikan tadi dalam soalan. F adalah nilai dia adalah positif 12 cm. Okey. So, seperti biasa macam tadi, masukkan dalam persamaan 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Ini semua 1 per. So, dia adalah soalan berkaitan dengan pecahan. So, kalau ada kalkulator, tekan je lah kalkulator. Tekan ABC per tu. Tak ada kalkulator, samakan pembawah. Okay, so yang ni saya tak perlu terangkan lebih lanjut lah. Right, so daripada sini nak cari 1 per V, masih lagi cara yang sama. Yang mana 1 per F tolak 1 per U. Okay, so kita masukkan 1 per V sama dengan 1 per 12 tolak 1 per 4. Okay, tolak 1 per 4. So, awak boleh kira sendiri. Last kali kita akan dapat V sebagai negatif 6 cm. Okay, negatif 6 cm.
So ingat balik tadi kita dah ada satu jadual yang mana kita dah bagi kalau nilai dia negatif membawa maksud. Tadi saya cerita kan. Dia adalah maya. Kan tadi dah tengok kan dalam jadual tadi. Okay. So daripada sini juga kita akan terus mengira pembesaran linear yang diberi sebagai dalam formula M iaitu V per U. Okay, boleh ingatlah, boleh hafal lah pembesaran linear V per U atau panjang image bagi panjang objek. So sekarang V saya adalah negatif 6 per dengan positif 4. Okay. Okay. Oh, V negatif 6 bagi positif 4. Tapi untuk pembesaran linear dia tak ambil negatif. Kita ambil dia sebagai tanda positif saja. Kita ambil nilai yang biasa je lah. Okay. So tak perlu ambil positif. Terus ambil 6. Terus ambil nilai asal. 6 per 4. Jadi pembesaran dia adalah 1.5. Membawa maksud lebih besar. Sebanyak berapa kali ganda? 1.5 kali ganda. So ini memberi maksud tu lah. Saya punya image telah membesar sebanyak 1.5 kali ganda. Okay. Dan ciri image yang lain dia adalah terletak 6 cm daripada kantar. Tetapi ini bermaksud 6 cm daripada kantar ni dia berada di sebelah yang sama. Sebelah yang sama dengan kantar. Sebab dia negatif tadi. Jadi image saya akan jadi maya. Tegak dan diperbesar. Okey, pengiraan. Boleh? Ke terlalu laju? 261. Sekarang di muka surat 261. 261. Okey. Okey, so boleh? Saya sambung sikit lagi. 262 untuk pengiraan juga. So hari ni kita kira-kira je. Sampai pukul 10. Okey? Boleh So nak 2 minit ke? Nak bawa kopi ke? Okay. Alright. So soalan seterusnya adalah di muka surat 262. Masih lagi pengiraan. Okay, masih lagi pengiraan 262. Yang mana kalau boleh buka buku teks 262 contoh yang kedua. So kita pergi satu persatu. Suatu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kantar cekung. So bila cekung, kena ingat cekung tadi membawa maksud cekung bukan negatif. Sekejap. Dengan panjang fokus 30 cm. Tentu bukan image bentuk. Okay. Okay. Okay, bila kantar cekung ni, saya punya F ni membawa maksud negatif 30. Okay. U adalah positif 60. Okay. So bila kantar cekung, saya punya nilai F tu yang berbeza. F tadi yang bermaksud negatif dengan positif tadi. Untuk F. Okay. So saya ulang semula. Kalau dia kantar cekung, saya punya F yang bermaksud negatif. Okay. So tadi kantar cembung, dua-dua pun positif lah. Kantar cembung tak ada efek. Bila dia kantar cekung je dia akan efek untuk nilai F. Alright. So daripada sini boleh dapatkan nilai formula kantar cekung. Formula kantar nipis lah. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay. So sedikit note sikit. Kalau dia kantar cekung,
Okay. F dia yang akan bermaksud negatif. Okay, kalau dia kanta cembung. Okay, F dia bermaksud positif. Alright. So, salin semula jawapan nak cari 1/V juga kan. 1/V sama dengan 1/F tolak 1/U. Cuma masukkan nilai 1/-30 tolak 1/60. Okay, boleh ya? So, seterusnya, bila awak kira-kira, okay, ini sebenarnya boleh darab 2 kan? Darab 2. Ni senang sikit nak kira. 1/V sama dengan 2/-2/60 tolak 1/60. Okay, so 1/V sama dengan -3/60. Dan nak dapatkan V, 60 ni bagi dengan 3 kan? Dapatlah 6 bagi 3, 20 cm. Tanda negatif. Boleh? Okay, so matematik je ni. Okay, boleh. So V saya bermaksud negatif 20 cm. Okay, bila bermaksud V adalah negatif, imej terletak di sebelah yang sama. Okay, imej terletak di sebelah kanta yang sama. Di sebelah kanta yang sama dengan objek. Okay? Boleh ya? So, daripada sini juga, boleh ya? Saya sambung sikit lagi. Yang mana kita akan kira pembesaran. Okay? Pembesaran baliklah. Pembesaran linear. So, saya tulis dekat sebelah sini lah. Sebelah sini pembesaran linear. Okay, so pembesaran linear adalah diberi oleh formula pembesaran linear ataupun M. M stands for magnification, pembesaran. Okay, M adalah diberi oleh nilai 9. Oh, dia dah cakap tadi jika setinggi 9. Oh, objek 9. So, ini bermaksud H objek adalah 9. Okay, so daripada sini maklumat tambahan. So, HI per H objek sama dengan V per U. Okay, so masukkan dalam persamaan H image bahagi dengan H objek 9 sama dengan V. V adalah 20 per 60. U 60. Okay, so awak boleh cross product, darab silang, dapatlah HI sama dengan 3 cm. Ini adalah height of image. Okay, boleh cakap dalam bahasa Melayu, ketinggian image lah. Ketinggian image adalah 3 cm. Alright, habis 10. Okay, so saya tak nak lama-lama lah. Sebab rasanya macam saya seorang ni cakap kat sini. Okay, memang saya cakap lah. Awak tak tahu awak dah tidur ke ataupun tak ada kat situ ke. Ataupun tengok demas singa ke. Kan, mana tahu. Kan, ada. Okay, ada Luman. Alhamdulillah. Mana tahu. Kan, kadang kebetulan pula demas singa final hari ni kan. Ada je mendengar. Okay. So, saya ingat sampai pukul 10 cukup lah tu. Alright, so kita dah habis pengiraan. So, nanti saya akan share gambar. Okay, saya akan share gambar. Bolehlah sambung mas singa lagi sejam. Alright. So, satu je, jangan lupa nanti kita ada peperiksaan akhir tahun bulan 12. So, cuba ulang kaji. Okay, ulang kaji peperiksaan ulang kaji. Okay, jangan risau. Kalau tak dapat masuk pun boleh ada. Saya akan hantar recording lah. Jangan risau tu. Kalau boleh, boleh salin semua latihan. Okay, boleh So, jaga diri. Jangan merayau. PKPB duduk rumah. Okay. Saya masuk kat YouTube nanti. Kemudian lah. Tapi esok lah kot sebab dia lambat sikit nak ni. Okay. Tak apa. Lag pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan risau. Nanti saya akan hantar video rakaman lah.
Okay. Alright, jaga diri. Itulah, jangan merayau, duduk rumah, tolong mak ayah jugalah. Awak bukan kelas bukan selalu pun kan. Kelas pun sejam. So masa lain yang free tu, form 4 kelas tak banyak pun. Tolonglah mak ayah tu kat rumah. Okay, tolong lipat kain ke sebagainya. Alright. Okay. So, okay, saya akan hantar dekat kakak form 5 juga, jangan risau. Okay, nanti saya hantar link juga kemudian. Alright. So, jaga diri. Bolehlah sambung cerita Mas Singa tu. Okay, saya pun mungkin nak sambung juga. Alright. So, jangan kelas sama setiap hari Jumaat dengan hari tu kita buat apa. So, sama je hari dia kalau form 4. Okay. Okay, terima kasih. So, boleh terus pergi makan. Boleh tengok Mas Singa. Okay, so Friday lah kita macam relax-relax lah. Alright, so sejam je, jangan risau. Okay, hopefully cuti tak sambung lagi lah. Okay, jaga diri, duduk rumah. Okay, thank you very much. Alright.